Baik, sekarang kita perhatikan soalan latihan pada buku modul and more pada muka surat 89, soalan 8. Lakarkan graf setiap fungsi trigonometri yang berikut bagi sudut X dari 0 hingga 360 darjah. Kita perhatikan bahagian A dan B terlebih dahulu yang melibatkan graf sinus. Jadi sebelum kamu buat lakaran graf ini, kamu kena ingat balik kepada graf yang asal yang melibatkan pusingan lengkap sebanyak satu kitaran lengkap 360 darjah untuk graf sinus. Dan nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya negatif 1. Okey. Baik. Jadi sekarang kita perhatikan bahagian A. Y sama dengan sin 2x. Jadi kalau 2x maksudnya akan memberi pengaruh kepada tempo dia. Okey, cikgu harap kamu masih ingat cara kirakan tempo, iaitu kita ambil 360 darjah bahagi dengan 2. So dapatlah 180 darjah. Maknanya untuk graf ini kamu akan dapat 2 kitaran. Okey, pada asalnya 1 kitaran sahaja. Sekarang menjadi 2 kitaran lengkap setiap 180 darjah. Okey, jadi maksudnya sekarang lakaran grafnya akan menjadi macam inilah. Ini 1 kitaran lengkap. So kena pastikan nilai maksimum dan nilai minimumnya masih kekal dengan 1 dan negatif 1. Okey. Jadi kita teruskan lakaran graf. Padam sini. Okey, jadi dapatlah graf dia. Ya, kena pastikan nilai maksimum dan minimum ada sentuhan. Cikgu lukis semula. Okey, so ini jawapan dia. Seterusnya untuk bahagian B, Y sama dengan sin X tambah 1. Jadi sin X ini masih kekal kepada graf yang asal. Cuma sekarang graf ni kita anjakkannya 1 unit ke atas. So maksudnya nilai maksimumnya bukan lagi 1 tetapi akan jadi 2. 1, 2. Dan nilai minimumnya pada asalnya negatif 1, sekarang akan menjadi negatif 1 tambah dengan 1, so menjadi 0. Ya. So grafnya anjak naik ke atas sahaja. So kita rujuk setiap titik ini. 0 tambah 1 menjadi 1. Pada sudut 90 darjah pada asalnya 1. So sekarang menjadi 2. Okey. Seterusnya pada sudut 180 darjah juga dinaikkan 1 nilai Y dia. Okey, 270 nilai Y dia negatif 1 naik kepada 0 sebab tambah 1 unit. Okey, 360 darjah pula juga pada Y 0 naik ke atas 1 unit. So dapatlah grafnya macam ini. Okey. Bahagian sini kena lengkung sikit. Jadi sudah selesailah graf bagi bahagian B ini, ya. Okey, seterusnya untuk soalan 2, Y sama dengan cos 4x telah ditunjukkan. Okey, kamu perhatikan ialah 4 kali kitaran dia. Okey. Baik, jadi ingat baliklah kepada graf yang asal. Cikgu lakar di sini. Jadi kitaran lengkapnya masih lagi 360 darjah, nilai maksimum 1, nilai minimum negatif 1. Okey, so sekarang kita perhatikan bahagian C, Y sama dengan 3 cos X. Jadi temponya tidak berubah sebab masih dengan sudut X. Tetapi amplitude saja yang berubah, iaitu kepada 3. Dari 1 kepada 3. Ya? Jadi bentuk grafnya masih sama lah. Bahagian sini 180, sini 90, 270. Ya? Okey, so kamu tandakan pada 0 darjah dia akan naik ke 3. Okay. So 90 darjah masih 0, 180 darjah negatif 3. 270 nilai Y 0, 360
nilai y-nya 3 ya. Jadi cuma buat lakaran saja. So dapatlah bentuk tu. Okey, seterusnya untuk D, y sama dengan cos x tolak 1. Jadi untuk graf ni sama juga. Sekarang kita perlu anjakkan graf ni turun ke bawah sebanyak 1 unit ya. Okey, jadi nilai maksimum yang asal 1 bukan lagi 1. Dia akan menjadi kosong sebab tolak 1. So titik asal dari 1 turun ke bawah menjadi kosong. Pada sudut 90 darjah dia akan turun menjadi berapa? Dia akan turun menjadi negatif 1. Okey, turun ke bawah. Seterusnya pada sudut 180 asalnya negatif 1, sekarang turun sebanyak 1 lagi ke bawah. So akan menjadi bacaannya negatif 2 ya. Okey, pada sudut 270 dari kosong turun ke bawah menjadi negatif 1. Untuk 360 darjah asalnya 1, sekarang turun ke bawah menjadi kosong ya. Jadi keseluruhan graf ni seolah-olah ditarik ke bawah lah sebanyak 1 unit. Okey, jadi ini lakaran graf dia. Baik. Akhir sekali kita tengok soalan 3, y sama dengan tangent. Okey. So ingat balik kepada graf tangent, kalau kamu perhatikan. Ni cikgu cuma buat lakaran ya. 180, 360, 90, 270 ya. Jadi sudut 90 dan 270 ini merupakan asimptot. Okey, jadi untuk y sama dengan 3 tangent x, sebenarnya dia tak banyak bezalah grafnya. Sebab yang beza hanya dari segi amplitude. Tapi maksudnya nilai sini dia akan naik lebih banyak lagi secara naik ke atas. Begitu juga dengan sebelah sini, naik dengan mendadak ke sebelah bawah. Okey, grafnya sebenarnya masih lagi bentuk yang serupa. Cuma bacaan nilai y-nya akan berubah. Tapi ini sebab lakaran saja, so yang pentingnya bentuknya betul. Jadi ini jawapan dia. Okey, seterusnya untuk graf y sama dengan tangent 2x, sekarang kamu perhatikan, kita kirakan dulu tempo dia. So tempo dia ialah ambil 180 per 2, iaitu 90 darjah. Okey. So pada asalnya kalau kamu perhatikan, setiap 180 darjah ni adalah satu kitaran lengkap. Sekarang untuk bahagian F ni, setiap 90 darjah kamu akan dapat bentuk yang cikgu lukis dengan pen biru ini. Okey. Setiap 90 darjah ya. So maksudnya antara 90 darjah ini kita kena belah dua lah, iaitu sudut 45 ya. Kena belah dua. So grafnya macam ini. Okey, setiap 90 darjah dapat ini. Jadi maknanya untuk antara 90 dan 180 darjah kita kena belah dua juga. Setiap ini kena belah dua. Okey. Okey, jadi sekarang sambung satu pusingan lengkap, satu kitaran lengkap, satu lagi kitaran lengkap ya. So ada 1, 2, 3, 4. Okey. Baik, untuk soalan 9, lakarkan setiap fungsi trigonometri berikut. Jadi sama juga sekarang, cuma ada 2 langkah yang perlu kita buat. Okey, jadi langkah pertama kita boleh tengok dulu amplitude-nya ialah 1.5. So maksudnya sekarang lakaran graf, cikgu tunjukkan dulu langkah ini dulu. Okey. 180 sudutnya sampai 360. Okey, jadi untuk graf pada asalnya amplitude-nya ialah 1, sekarang akan menjadi 1.5. Tapi masih lagi bentuk yang sama.
Okey, jadi ini merupakan graf Y sama dengan 1.5 sin X. Tapi sekarang yang dia nak 4X. Jadi sekarang kita perhatikan tempo dia. Iaitu kita ambil 360 per dengan 4. So dapatlah 90 darjah. So maksudnya setiap 90 darjah kamu akan dapat bentuk kitaran lengkap ini. Setiap 90 darjah. Okey. Jadi graf ni kita perlu mampatkan. Okey. Jadi setiap 90 darjah kena ingat. So maksudnya kita kena ambil sudut tengah sini 45 darjah. Okey. So grafnya akan jadi macam ini. Okey. Menjadi sempit ya. Lakaran cikgu tak berapa tepat lah. Aku padam dulu. Macam ini ya. Okey. So untuk sini juga sama. Naik macam ini. Okey. Okey, jadi sekarang kita lakarkan pada ruangan jawapan dia. Okey, temponya ialah 90 darjah dan amplitudenya 1.5. Okey. Jadi di sini. Setiap 90 darjah kita buat satu pusingan lengkap. Satu lakaran lengkap. So yang ini dia susah sikit lah. Okay. Ya, macam ini ya. Okey, jadi kalau kamu perhatikan kalau 4X kita ada 1, 2, 3, 4 kitaran ya. Kesemuanya ada 4 kitaran.